Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung pelajaran dan pembelajaran kita mengenai Sains SGM semester yang ketiga yang merupakan modul yang ketiga pada kali ini yang bertajuk Kelestarian Alam Sekitar. Di dalam modul yang ketiga ini ada dua standard kandungan yang kita akan pelajari, iaitu pencemaran alam sekitar dan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Terdapat satu standard pembelajaran yang kita akan pelajari, iaitu kita mesti tahu untuk menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar, yang mana kita mesti tahu apakah maksud alam sekitar dan juga pencemaran. Apakah itu alam sekitar? Alam sekitar adalah segala benda hidup yang wujud secara semula jadi, contohnya flora dan fauna. Dan apakah itu pencemaran? Pencemaran adalah sebarang perubahan ciri fizikal, kimia atau biologi persekitaran semula jadi yang tidak dikehendaki dan disebabkan oleh aktiviti manusia. Maka maksudnya di sini aktiviti manusia lah yang menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Terdapat 6 jenis alam pencemaran yang kita akan pelajari, iaitu kesar rumah hijau dan pemanasan global, hujan asid, tanah, pencemaran air ataupun eutrofikasi, pencemaran terma dan juga perubahan iklim. Kita akan pergi satu persatu pencemaran alam sekitar ini. Pencemaran alam sekitar yang pertama yang kita akan pelajari adalah kesar rumah hijau dan pemanasan global. Cikgu rasa kamu dah pernah dengar kedua-dua perkara ini, dan kedua-dua perkara ini adalah saling berkait rapat antara satu sama lain. Kesar rumah hijau adalah disebabkan oleh gas rumah hijau. Apakah itu gas rumah hijau? Gas rumah hijau terdiri daripada paling utama adalah karbon dioksida, metana, nitrous oksida dan juga klorofluorokarbon. Itu adalah antara contoh gas rumah hijau. Apa kebaikan gas rumah hijau ini? Sebenarnya, gas rumah hijau ini akan membentuk satu lapisan gas rumah hijau di atmosfera yang berfungsi untuk memerangkap haba yang akan dipantulkan kembali ke angkasa lepas. Perkara ini adalah penting untuk memastikan suhu bumi tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu sejuk. Masalahnya sekarang, aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia kebanyakannya menyumbang kepada pembebasan gas rumah hijau. Maka dengan sebab itu, gas rumah hijau terlalu banyak dalam kawasan luar atmosfera bumi yang mana akan menyebabkan suhu bumi yang semakin meningkat. Apabila suhu bumi semakin meningkat, ini menyumbang kepada pemanasan global. Jadi, kesar rumah hijau dan pemanasan global adalah saling berkait rapat antara satu sama lain. Kamu dapat lihat dekat sinilah, dekat gambar yang cikgu tunjuk dekat slide ini, yang mana sepatutnya cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi, haba yang dihasilkan itu sepatutnya dipantulkan kepada angkasa lepas. Tetapi banyaknya gas rumah hijau dalam kawasan atmosfera bumi menyebabkan haba itu diserap pula. Dan bila diserap, itulah yang menyebabkan bumi kita semakin panas. Kita pergi kepada pencemaran alam sekitar yang seterusnya, iaitu hujan asid. Kita tahu apa itu hujan. Asid itu maknanya hujan yang mengandungi asid. Di dalam kawasan perindustrian ataupun perkilangan lah yang selalunya berlaku asid. Kalau kamu lihat dekat gambar di sini, kawasan perkilangan kebiasaannya ataupun kawasan industri akan membebaskan asap-asap daripada kilang mereka. Asap-asap ini adalah kebanyakannya terdiri daripada sulfur dioksida ataupun nitrogen dioksida ataupun nitrogen oksida. Hal ini akan menyebabkan gas-gas yang terbebas itu akan di kawasan awan. Jadi, apabila awan itu sudah berat, ia akan mengeluarkan hujan. Betul tak? Jadi, asap-asap tadi yang dah berkumpul dalam awan tadi sudah bercampur dan pemeluapan berlaku yang mana hujan akan turun dengan wap air tadi dan membentuk asid yang lemah. Itulah yang disebabkan berlakunya hujan. Asid ni tak bagus untuk alam sekitar, tak bagus untuk manusia, tak bagus untuk haiwan dan juga tidak bagus untuk tumbuhan yang hidup di kawasan itu. Okay, ini adalah hujan asid. Seterusnya kita pergi kepada alam sekitar yang ketiga, iaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh sebarang perubahan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga berlakulah pertukaran warna, kesuburan dan hakisan terhadap tanah tersebut.
ada 4 faktor yang menyebabkan kepada pencemaran tanah berlaku. Pertama, pembuangan sampah yang tidak terkawal. Yang kedua, kegiatan. Yang ketiga, pembuangan sisa toksik dan nuklear. Dan yang terakhir adalah pembalakan secara haram. Ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada pencemaran tanah. Kita pergi kepada pencemaran alam kita yang seterusnya, iaitu pencemaran air ataupun eutrofikasi. Apakah itu pencemaran air? Pencemaran air adalah perubahan yang berlaku pada air dari segi kandungan atau warna, serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar. Ada 4 punca berlakunya pencemaran air. Pertama adalah pembuangan kumbahan dan sisa logistik yang tidak dirawat, yang mana akan menyumbang kepada penyakit kepada manusia dan juga tumbuhan akuatik. Yang kedua adalah pembuangan sisa industri, yang mana akan menyebabkan kerosakan organ pada manusia. Dalam jangka panjang boleh menyebabkan kanser dan mutasi. Yang ketiga adalah pembuangan sisa pertanian yang akan menyebabkan eutrofikasi dan juga BOD yang tinggi. Eutrofikasi dan BOD yang tinggi kita akan pelajari selepas ini. Dan yang terakhir adalah tumpahan minyak yang mana akan menyebabkan hidupan akuatik mati serta pantai pun tercemar. Apakah yang dimaksudkan dengan eutrofikasi? Apabila baja dan kumbahan dilepaskan ke dalam air, ini akan menyebabkan kepekatan nitrogen dan fosfat menjadi tinggi. Hal ini akan menyebabkan alga bertumbuh dengan pantas. Kerana alga dia suka kepada nitrogen ataupun nitrat dan fosfat. Yang mana pertumbuhan alga yang pesat ini akan menyebabkan permukaan kolam itu tertutup. Hal ini akan menyebabkan cahaya matahari untuk tidak dapat sampai ke permukaan air yang mana diperlukan oleh tumbuhan dan juga haiwan akuatik dalam kolam tersebut. Oleh dengan itu, tumbuhan ataupun haiwan dalam kawasan akuatik tadi akan mati. Penguraian tumbuhan yang mati ini juga memerlukan oksigen. Maka ini akan menyebabkan kepekatan oksigen dalam air itu berkurang, yang mana akan menyebabkan organisma akuatik mati. Apabila kepekatan oksigen dalam air berkurang, ini menunjukkan keperluan oksigen biokimia ataupun BOD akan meningkat. So, ini adalah kaitan di antara eutrofikasi dan juga BOD. BOD yang tinggi menunjukkan kesan yang tidak baik terhadap air tersebut. Apakah itu BOD? BOD ataupun keperluan oksigen biokimia dalam bahasa Inggeris Biochemical Oxygen demand merupakan jumlah oksigen yang digunakan oleh mikroorganisma untuk menguraikan sisa organik dalam air. Yang mana apabila tinggi nilai BOD ini, semakin rendah kepekatan oksigen dalam air. Dan ini menunjukkan bahawa air dalam kawasan tersebut sangat tercemar. Jadi kita boleh kaitkan pencemaran air yang berlaku pada tahun lepas, tak silap saya, atau 2 tahun lepas yang berlaku di Sungai Kim Pasir Gudang. Itu menunjukkan bahawa nilai BOD-nya adalah sangat tinggi yang menunjukkan bahawa sangat tercemarlah sungai tersebut. Okey, BOD ini, apabila BOD itu menunjukkan nilai yang tinggi, ini menunjukkan aras pencemaran air di kawasan tersebut juga tinggi. Apabila tinggi, kita maklumlah bahawa banyaklah bakteria yang hidup di kawasan tersebut, yang menunjukkan kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah dan menyebabkan bilangan organisma akuatik juga berkurang di kawasan BOD yang tinggi. Seterusnya, kita akan pergi kepada pencemaran alam sekitar yang kelima, iaitu pencemaran terma. Ingat dekat sini, perkataan terma itu bermaksud haba. Haba bermaksud sesuatu yang panas. Pencemaran terma ini adalah disebabkan oleh pembebasan haba yang berlebihan ke persekitaran. Ada 2 faktor yang menyebabkan kepada pencemaran terma. Yang pertama adalah pembuangan air panas dari kilang, reaktor nuklear ataupun stesen jana kuasa. Pertama, apa yang dibuat? Pembuangan air panas ke sungai akan menyebabkan suhu air di kawasan tersebut akan bertambah. Apabila bertambah, BOD juga bertambah kerana penguraian telah meningkat sebab banyaklah haiwan dan tumbuhan akuatik yang mati sebab suhu yang terlalu tinggi dalam kolam tersebut, yang mana akan menyebabkan organisma tersebut mati. Kedua, faktor yang disebabkan oleh pencemaran terma adalah bangunan bercermin yang memantulkan cahaya matahari dari satu bangunan ke bangunan yang lain. Pembinaan bangunan bercermin ini akan menyebabkan sinaran matahari yang datang tu yang memancar akan memantulkan daripada bangunan ke bangunan yang lain. Ini akan menyebabkan haba terperangkap di antara bangunan bercermin tersebut.
Jadi perkara ini menyebabkan suhu sekeliling juga akan meningkat. Ini adalah pencemaran terma. Ada dua faktor yang menyebabkan pencemaran terma. Kita pergi kepada pencemaran alam sekitar yang terakhir, iaitu perubahan iklim. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan unsur-unsur iklim, terutamanya perubahan suhu dalam jangka masa yang panjang. Dan perubahan iklim ini sering kali dikaitkan dengan pemanasan global. Kita ingat balik apa yang kita baca tadi, pemanasan global saling berkait rapat dengan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau disebabkan oleh gas rumah hijau, iaitu gas karbon dioksida. Okey, kita ingat balik mekanisme berlakunya pemanasan global ini disebabkan oleh kesan rumah hijau yang saya sebutkan tadi dan juga penipisan lapisan ozon. Seperti yang kita tahu tadi, kesan rumah hijau disebabkan oleh pengumpulan gas karbon dioksida yang menghalang pembebasan haba ke luar bumi. Jadi dia terperangkap dalam permukaan bumi menyebabkan bumi kita bertambah panas. Okey, yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini yang bertugas di sini adalah gas ozon sebenarnya. Tapi adanya gas klorofluorokarbon, iaitu gas yang kita dapat daripada aircon, daripada aerosol, itu akan memutuskan ikatan kovalen ozon yang sepatutnya menjadi penapis dekat lapisan ozon tersebut. Ini akan membenarkan pancaran matahari menembusi atmosfera pada kadar yang tinggi. Jadi bermakna di sini perubahan iklim itu disebabkan oleh kesan rumah hijau dan juga penipisan lapisan ozon secara tidak langsung. Sekarang ni kita dah mempelajari keenam-enam pencemaran alam sekitar dan juga punca alam sekitar ini. Dan kita tahu pencemaran ini adalah satu yang tidak baik. Bila satu yang tidak baik, sudah tentu dia akan memberi kesan kepada manusia dan juga alam sekitar. Cikgu dah ringkaskan dekat sini
Seterusnya kita pergi kepada penggunaan teknologi hijau. Penggunaan teknologi hijau adalah seperti contoh yang saya dah bagi kepada awak sekarang. Okey, pertama adalah kereta hybrid. Kereta hybrid ini adalah contoh kenderaan hijau yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang minimum. Dia tetap juga bebaskan tapi pada kadar yang minimum. Apakah itu kereta hybrid? Kereta hybrid ini kebanyakannya menggunakan dua atau gabungan bahan api dan kuasa elektrik untuk bergerak. Dia tak gunakan sepenuhnya bahan api fosil. Dia guna dua lah, maknanya bahan api fosil dan juga kuasa elektrik untuk bergerak. Maknanya dia tak guna banyak bahan api. Kelebihan dia di sini adalah menjimatkan kos bahan api. Kita nak kurangkan sebab bahan api fosil adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan dia akan habis. Jadi kita kena berjimat cermat. Di samping itu juga kesihatan lebih baik kerana kurangnya gas karbon dioksida yang dibebaskan. Sekaligus akan membantu persekitaran yang lebih bersih. Itu yang pertama, iaitu penggunaan teknologi hijau, iaitu kereta hybrid. Yang kedua adalah teknologi solar. Teknologi solar itu datang daripada cahaya matahari. Jadi di sini, teknologi solar menggunakan tenaga haba dari cahaya matahari. Ada dua jenis teknologi solar, iaitu menggunakan solar terma dan juga solar fotovoltaik. Perbezaannya adalah kalau solar terma ni dia just direct lah daripada cahaya matahari. Kalau solar fotovoltaik ni dia guna teknologi yang ada papan panel solar tu. Itu adalah yang canggih sikit lah. Okay. Kelebihan dia, kos penyelenggaraannya adalah rendah. Sebab apa? Sebab kita guna tenaga semula jadi daripada matahari. Jadi tiada pencemaran udara yang akan dibebaskan. Yang ketiga adalah biodiesel. Biodiesel ini adalah tenaga boleh diperbaharui daripada tindak balas antara minyak sayuran. Kalau dekat Malaysia ni kita guna minyak sawit lah, serta alkohol. Yang mana ia merupakan bahan alternatif kepada minyak petrol dan juga diesel. Maknanya sekarang ini mereka banyak buat biodiesel untuk nak gantikan petrol dan diesel. Sebab petrol dan diesel itu datang daripada bahan api fosil. Jadi kita nak cuba menjimatkan penggunaan bahan api fosil. Kelebihan di sini adalah dia mengurangkan pembebasan gas toksik daripada exhaust kenderaan. Maknanya dia tetap bebaskan tapi dia punya level toksik tu adalah lebih rendah berbanding kalau kita guna fully petrol dan juga diesel. Yang terakhir adalah bangunan hijau. Bila sebut bangunan, tadi kita cerita pasal bangunan yang bercermin kan. Bangunan bercermin tu akan menyebabkan pencemaran terma. Tapi di sini, nak guna teknologi hijau adalah menggunakan bangunan hijau. Yang mana konsep pembinaan bangunan ini adalah bercirikan kepada teknologi mesra alam. Dan matlamatnya adalah untuk meningkatkan sumber penggunaan semula jadi secara efisien. Kalau kamu perasan sekarang bangunan-bangunan yang dibina di negara kita ni, awak akan perasan dia akan ada letak macam rumput-rumput, macam pokok-pokok kat tepi-tepi tu kan. So itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan penggunaan semula jadi dan dalam masa yang sama untuk mengurangkan pencemaran terma tadilah. Kelebihannya adalah untuk mengurangkan impak kesihatan, dapat menjimatkan kos operasi dan juga dapat mengurangkan impak kepada alam sekitar. So ini adalah penggunaan teknologi hijau dalam kita untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Maka dengan itu, standard kandungan kita iaitu pencemaran alam sekitar dan juga pemeliharaan serta pemulihan alam sekitar sudah kita pelajari. Cikgu harap jika kamu tak faham, boleh bertanya dalam grup WhatsApp kita dan jangan lupa untuk buat latihan. Okay, so sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.